Okay, semua dah bersedia dah? Okay, jadi minggu lepas kita belajar pasal operasi asas. Okay, basic operation. Okay, kita belajar tentang basic operation for arithmetic expression ya. Algebraic expression, arithmetic pula. Okey, jadi dia melibatkan operasi tambah, tolak, darab, bahagi dan juga melibatkan pembahagian pendaraban berulang. Pendaraban berulang. Pendaraban berulang. Okey, jadi kita tengok kepada nombor 1 kat situ. Permudahkan. Bila dalam permudahkan, bentuk yang paling ringkas lah. Tambah dia, tolak dia kan. Okey, kita tengok nombor 1. Ada tak dalam nombor 1 ni yang awak nak tanya saya? Untuk modul diam. Buat ke tidak? Buat ke tak? Buat. Okey, antara dalam nombor 1 tu daripada A ada masalah A? Tak ada. A tak ada. B okey. B okey kot. C okey tak? Okey. 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 Mana yang awak nak saya explain? D, E, F, G, H. Yang mana? Semaklah. D okey tak? D. D ada W dengan Y. So satukan W, Y kat belakang dia, lepas tu tolakkan. Negatif 2 tambah 20. Ada RM20 hutang RM2 lah. Ni saya pesan kan, kalau negatif 2 tambah 20 ni ibaratnya apa? Operasi lain kita kena tolakkan kan, saya pesan kan. Kita kena tolakkan. So 20 tolak 2 kita dapat berapa? 18 betul. Siapa yang menang? 20 ke 2? Nombor besar. 20 besar. So simbol dia apa? Positif. Jadi sebab tu awak dapat 18. Positif kan? 18W. Okay, untuk yang D ni. So kalau yang E ni, dia ada A dengan B. Jadi awak asingkan pemboleh ubah A dengan pemboleh ubah B. Nanti dia akan dapat macam ni lah. Negatif 7 tolak 2. So negatif 7 tolak 2 ni operasi sama. Kalau operasi sama kita tambahkan. Kita dapat 7 tambah 2 9. So operasi dia dua-dua tolak. So kekalkan simbol yang sama negatif kat sini. Sama juga dengan negatif 4 tolak 9. Hutang 4, hutang 9, hutang RM13. So kalau operasi dia sama, sini dua-dua tolak. 4 dengan 9 ni kita tambahkan, kita kekalkan dia punya simbol dia negatif ni. Okay, yang E lah. Yang F pun macam tu juga. Tapi yang F dia ada nombor kan, nombor 3. So kita letak dekat belakang sekali lah. Okay, so 13. Ni pun sama, 13 ni bayangkan 13 ni nombor positif kan. So dua-dua simbol positif, jadi kita tambahkan 13 tambah 3 dapat 16. So 16, tambah 16 lah ataupun 16. Benda tu nombor yang sama, benda yang sama Okay, jadi untuk yang E, G, dia macam sedikit complicated untuk yang G. So awak kena satukan, keluarkan. Ni dia buat apa? Langkah 1, kita buka kurungan dulu kan. So buka kurungan, negatif 3E tambah tolak ni dia akan jadi tolak lah. Operasi kan, kalau tambah kat luar, operasi dekat dalam sama je. Kalau yang ni tolak-tolak, dia akan jadi tambah. Operasi kat dalam ni bertukar. Okay, lepas tu baru kita buat langkah 2, satukan dalam pemboleh ubah yang sama. So awak dapat negatif 3 tambah 11. So umpamanya negatif 3 tambah 11 ni macam mana umpamanya? Simbol berlainan kita tolakkan. So kita tolakkan lah. Cuba buat 11 tolak 3 kita dapat 8 kan. So mana yang menang? 11 ke 3 nombor yang paling besar? 11. 11 simbol apa? Simbol positif. So awak dapatlah 8, 8E kat sini. Okay. So yang dekat F awak dapat negatif 4 tolak 1. Ni operasi dia sama. Dua-dua operasi negatif.
Jadi operasi yang sama kita tambahkan. 4 tambah 1, 5. Apa simbolnya? Negatif. Salin saja balik dapat. Negatif 5F. Kemudian kita ada 2G. 2G macam biasalah letak kat bawah. Okey. Yang macam H pula. H ni dia buka kurungan. Ni langkah 1 dia buka kurungan. So dia buka kurungan. Yang tolak ni maksudnya simbol dalam akan berubah kan. So tolak 2A, tolak-tolak jadi tambah 5B. Okay, jelas tak yang ni? Kemudian kita buat 2A tolak 2A. Jadi apa? Sifar, kosong kan? So dapat negatif 3 tambah 5. So negatif 3 tambah 5, kalau operasi berbeza kita tolakkan. 5 tolak 3 dapat 2. Mana yang menang? 3 ke 5? Nombor berapa besar? Nombor 5 yang besar kan? So simbol dia positif 2B. Okay, wait. So far okay? Boleh? Boleh ikut? Boleh. Okay, nombor 2 ada masalah tak? Nombor 2. Tulis setiap berikut dalam bentuk peneraban berulang dan sebaliknya. Yang ni saya dah ceritakan sebelum ni kan? Senang saja. So ada masalah tak? Yang Tak ni? ada. Pastikan kamu letak kurungan yang M ni jangan kamu buat. Kalau kamu buat MN kuasa 2, salah. Tak boleh. Dia mesti M N kurungan kuasa 2 ataupun M kuasa 2 N kuasa 2. Sebab apa yang ini dia boleh susun juga dengan M kali M kali N kali N. Benda yang sama kan? So M kali M, M kuasa 2. N kali N, N kuasa 2 lah. Okay, ni tak boleh lah. MN kuasa 2 salah Okay, pastikan semua dalam kurungan. Ni semua kurungan lah. Semua ada kurungan, letak kurungan. Kalau yang ni awak buat 2XY, yang ni awak buat darab SY je. Ni tak boleh, ni salah. 2 tu pun kena darab 4 kali. Bukan sekadar pembalik ubah tu saja. Okay, untuk nombor 2. Okay, nombor 3 ada masalah. Okay tak nombor 3? Cek. 2XY kuasa 2, dapat tak sama? XY kuasa 3. Dua-dua ni boleh terima. Tapi kalau disuruh pemudahkan, kita nak dalam kurungan lah. Macam ni kan, M kuasa 6, N kuasa 5. Yang ni dia darabkan nombor dulu. 3 darab 2, 6. So ada berapa? X. Ni 2. Yang ni kalau kamu buat kembangkan, kamu akan dapat 3 kali 2 kali X kali X kali X kali X kali X. 3 kali. Lepas tu kali X kali X kali X. Ada kuasa 3 kan. So kira lah berapa banyak. 3 kali 2, 6. Ni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 6X kuasa 8. Dia akan dapat macam tu lah. Ataupun saya pesan macam mana kamu boleh buat tambah kat atas ni. 2 tambah 3, 5, 5 tambah 3, 8. Dapat benda yang sama lah. Tapi untuk silibus kamu, dia tunjukkan lah langkah ni ada markah Okay, sama juga dengan yang ini. Tunjukkan macam mana dia darabkan kan. 3 darab 2, 6. So P darab P dapat P kuasa 2. Q darab Q dapat Q kuasa 2. R darab R kuasa 3 dapat R kuasa 4 lah. Okay. So saya rasa tak ada masalah. Okay, nombor 4. Kamu boleh semak nombor 4. Nombor 4 kita buat dalam bentuk bahagi. So senaraikan dulu X darab Y darab Z ni bahagi dengan 3 darab Z. So potong-potong 6 dengan 3 dapat 2. So mana lagi yang boleh potong? Z dengan Z boleh potong. Jadi yang tinggal apa? X dengan Y. So dapatlah 2 XY. Kat situ. Okay. Okay, kalau tengok nombor B ni, kita bahagikan. Dua kat situ. So, bahagi kita dapat 2. So, kita ada X darab Y kuasa 3, bawah kita ada X darab kuasa 2. Betul.
Cikgu mute. Sekejap. Sekejap, saya nak kena keluar. Sekejap, mikrofon ada masalah. Okey. Sekejap. Tiba-tiba dia mikrofon dia tak boleh ni. Bukan saya mute, mikrofon saya tak boleh guna. Tiba-tiba je. It's not working. Saya buka dua device ni sebenarnya. Sekejap ya. Saya bebel-bebel tadi tu kamu tak dengar lah ya. Kesian kamu. Switch. Okey. Okey. Dah ni lah, dengar dah. Dengar. Dengar. Ada yang cakap cikgu mute. Saya punya mikrofon tiba-tiba hilang. Dia kata it's not working. Okey, mana tadi? Okey, tadi dah sampai nombor 4 sini, bahagi. Okey, so kita tengok pada C kat situ. Sampai C dah. Okey, tengok pada C. So, kamu ada kat situ 5/10 . Jadi kita ada 5 mn kuasa 3. Okay, 5 mn kuasa 3 bahagi 10 m kuasa 7n. So kat sini pun sama, kamu boleh bahagikan. So di situ kamu ada 5/10, jadi kamu boleh bahagi. So 5 bahagi 5 1, 5 bahagi 10 bahagi 5 2 kan. So m n kuasa 3. So ni umpama M ni ada 7 tau. Jadi dia macam, dia boleh, kalau ni potong 1, atas ni dia akan jadi, bawah ni jadi 6 sebab dia dah potong. So sini N dengan N. N ni potong, so yang kuasa 3 dia akan jadi kuasa 2 lah. So dia dapat macam tu. N kuasa 2 kat atas, bawah dia kita ada 2M kuasa 6. Ataupun kalau kamu nak lebih nampak lagi, kamu boleh buat 5M kali N kali N kali N. Maksudnya N kuasa 3. Bahagi dengan 10 darab M tu 7 kali lah. Buat M 4, 5, 6, 7 darab N. Dia akan jadi macam tu. Kan? Dia seperti yang kamu belajar. Lepas tu potong-potong. Potong sini. Yang ada N potong dengan N lah. Okay. Jadi yang mana tinggal 5 bahagi 5 bahagi 5 1, 5 bahagi 5 2. Okay, so tinggal 1 2. So awak ada 2N. So awak akan dapat N kuasa 2,
n darab n kuasa 2. So m ada berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6 per dengan 2m kuasa 6. Boleh buat macam tu lah. Okay, so kalau kita tengok D pula, satukan yang nombor dengan nombor. So cara ni dia buat kalau P kuasa 3, Q kuasa 5. So P potong dengan P. So ni P kuasa 2, dia ada kuasa. Yang ni kuasa 3. So kalau ini potong-potong, ni P kuasa 2, potong ni dia jadi 1 lah. Macam 3 tolak 2, 1. Tinggallah P. So yang lain semua sama je. Okay, kalau kamu tak nampak, kamu buatlah cara macam saya buat tadi tu. Negatif 13 per 3. Negatif ni kat bawah Okay, so kamu buat P darab P darab P darab Q kuasa 5 lah. Bahagi dengan P kuasa 2. So P darab P darab R. So potongkan negatif 13 per 3. Yang ada P ni potong P, 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 P. So yang tinggal adalah P macam biasa. P Q kuasa 5 bahagi dengan R. Okay, akan jadi macam tu. Okay, and then last kali ni pun sama, menggunakan kaedah yang sama. Ada masalah tak yang E ni? Terpotong jugalah kan? Sama je. Jadi yang nombor 5 ni dia buat macam mana? Dia gabungkan darab dengan bahagi. Okay, ada dah tanya tak? Nombor 5A sampai E. Tak ada. Tak ada So kalau tak ada, saya assume tak adalah soalan. Okay, so ni pentaksiran kendiri. Syarikat W menjadi X hektar tanah, Z menjadi Y tanah. So X dan Y, boleh ubah dia lah. So dalam sebutan negatif 15X, nyatakan berkali bagi X. So berkali dia nombor yang selain daripada apa-apa pun boleh ubah selain yang dia sebutkan lah. So negatif 15. Tu untuk nombor 1. So awak boleh write lah sambil ni boleh write. Okay, isi tempat kosong dan boleh ubah yang betul. So sebutan dengan boleh ubah. So sini boleh ubah dia R berkali dia negatif 8 lah. Okay, and then permudahkan. Okay, yang ni macam tadilah yang kamu boleh buat kan. Gabungkan dia, kamu dapat 5A tambah 6A tolak 2Y tambah 3Y. So boleh sekalikan 5 tambah 6. So sini kita dapat kalau saya buat tambah pun boleh kat sini kan. So 5 tambah 6, 11. Negatif 2 tambah 3, kamu dapat dapat 1 kan. So tambah Y. Okay, nyatakan bilangan sebutan. So ada 3 sebutan. Okay, so ni nombor 2 lah. Kena pasti boleh ubah dalam sebutan yang berikut. Okay. So tengok boleh ubah dia. Boleh ubah maksudnya selain daripada nombor lah. So jawapan dia X, Y dengan Z. Itu boleh ubah dia. Okay, untuk B pula. Okay, ini B dia. Jika panjang PQ, QR dan RS adalah, so diberi kat sini, ni 3Y, ni 7Y, sini 8X. Okay, apakah persamaan yang boleh digunakan untuk mewakilkan jarak P ke S? So tambahlah sebab dia nak jarak. So dia buat 3Y tambah 7Y tambah 8X. So 3 tambah 7, kalau untuk Y kita dapat 10Y tambah 8X. Itu jawapan dia. Okay. So B, secawan teh berharga B sen dan sekeping canai harga T sen. Apakah ungkapan yang menunjukkan 5 cawan teh? So cawan teh B sen. So kamu buat 5B lah. Dan 7 keping roti canai. So kita buat tambah 7T. So ni jawapan dia lah. Okay, so lepas tu kita ada nombor 3. Umur Abang Haris adalah Y tahun.
Jika Harith adalah 3 tahun lebih muda daripada abangnya, tulis ungkapan algebra yang mewakili umur Harith. So kita dapat Y tolak 3 lah. Memang dia cakap macam tu So kita kata 3 tahun lebih muda. So kita tolakkan dengan umur asal dia. 3 tolak Y lah. And then this one permudahkan. So gabungkan yang ada U tu. So sini awak dapat 5U tolak 2U tambah 5U tolak 12U. So boleh kira lah. 5 tolak 2, 3. 3 tambah 5, 8. 8 tolak 12 dapat negatif 4U. Senang saja. Okay. So ini Encik Lu mempunyai 40 liter petrol. Dia menggunakan 10 liter petrol untuk tempat berkelah. 9X liter untuk ke Kanga. 15Y lawatan ke rumah. Kemudian diisi lagi 15X sebelum sampai rumah. Apakah ungkapan yang menunjukkan jumlah petrol dalam tangki keretanya apabila dia meninggalkan petrol untuk pulang ke rumah? Jadi mula-mula dia ada 40. Lepas tu dia menggunakan 10 liter petrol, tolak 10. Lepas tu dia guna lagi 9X, tolak 9X. Lepas tu dia pergi lagi, tolak lagi 15Y. Kemudian dia mengisi 15X petrol. So diisi kita buat apa? Kita kena tambahkan. Tu benda dia. Yang lain dia guna. Tapi yang satu jadi isi jadi dia tambah. Jadi awak kena kira lah. So awak dapat sini 40 tolak 10 ataupun satukan dia punya boleh ubah yang sama. So dapat negatif 9X tambah 15Y 15X tolak 15Y apa lagi? Tambah 40 tolak 10 kan. So awak akan dapat negatif 9 tambah 15. Simbol tak sama, negatif positif. So kita tolakkan. 15 tolak 9 kita dapat 6. Siapa menang? Tambah ke tolak? Tambah menang. So tambah 6X. Tolak 15Y tambah 30. Akan jadi macam tu. Okay. So untuk B lah. Okay, so kita tengok yang ini pula. Pak Abu mempunyai X kg rambutan dan Y kg mangga. Dia memberikan 1/5 daripada rambutan. So rambutan dia X, so kita ada 1/5X. 1/5 darab X, so 1/5X. Dan mangga kita ada 1/3Y lah. Daripada kan, so 1/3Y. Cari jumlah jisim. So jumlah kita buat tambahkan. So tu jawapan dia. Okay, so B, jisim kek hari jadi Kevin adalah 2 kilogram. Jika dia memberi 1/4 daripada kek kepada nenek dan memakan 4x gram. Okay. Dia nak dalam gram So kena tukar lah. So ini kilogram, tukarkan kepada gram, kita dapat 2,000 gram, betul? Okay, so dia nak jisim yang tinggal. So 2,000 kita tolak dengan 1/4 daripada kek. So maksudnya 1/4 daripada kek tolak 1/4 daripada kek. Darab dengan 2,000 tadilah. And then dia makan lagi 4x. So tolak dengan 4x. So ni jawapan dia Jadi awak boleh permudahkan. So ni dapat 500. So dapat 2,000 tolak 500 tolak dengan 4x. Boleh tak kecilkan lagi? Boleh. So ni nombor. So akan dapat 1,500 tolak 4x. Okay. Okay, kemudian kita tengok kepada jadual. Okay, ini adalah serawai barangan. So ni barangan. Jika dia membawa RM100 ke pasar. So ni RM100. Berapakah baki wang yang tinggal selepas dia membayar kesemuanya? Jadi kita ada 3 kilogram untuk Y. So tolak dengan 3Y. Tolak dengan 5X, tolak dengan 2Z. Jadi macam itulah. Okay. Itulah modul nilam kamu. Jadi saya harap kamu tanda lah sambil ni. Okay, seterusnya kita akan tengok kepada ni. Ni soalan. Hari tu saya ada tanya kan. Okay, ada tak nombor mana yang kamu nak tanya untuk buku teks ni? Daripada latih diri sampai mahir diri. Saya tak nak tunjukkan semua, saya nak tunjuk yang kamu nak tanya je. Bagi saya nombor, kita boleh bincang.
Nombor berapa yang kamu nak saya bincang? Kalau tak ada, tak ada. Kalau tak ada, buat apa? Okey, ada tak nombor nak bincang? Kalau tak ada tu macam apa, boleh dapat 100 markah lah kan? Betul tak? Dapat 100 markah. Cuba cari dulu dalam soalan Mahiri, saya bagi masa. Ada tak soalan kamu nak tanya? Ada? Tak ada? Nombor 7. Okey, kita tengok nombor 7. Nombor 7. Nombor 7, mahir diri ke? Salin nak isikan petak kosong ni. Nombor 7 ni. Nombor 7. Ni. Salin nak isikan petak kosong dengan sebutan algebra yang betul. Ni Alia Izurin. Okey. Okey, ini soalan macam ni. Soalan menarik ni. Okey, dia ibaratnya, ingat tak dulu saya pernah ajar kan? Kalaulah 2x sama dengan 4. Saya nak x saja. Apa saya buat pada 2 ni? Kita pindahkan tempat, kita jadi apa? Bahagi. Kita jadi bahagi kan? Dia akan jadi bahagi. So x sama dengan, kita pindah, kita dapat 4 bahagi 2. Setuju? So konsep yang sama. Sekarang ni, kita nak cari kotak ni. Kita tak nak 3 PQR. Apa yang perlu kita buat? Alia Izurin. Kita nak kotak sahaja. So apa yang perlu kita buat pada 3 PQR? Kalau dia operasi darab, kita pindah, kita jadi bahagi. So kita buat 15 P kuasa 2 Q macam ni Q macam ni R kuasa 3 bahagi dengan 3 apa tu? PQR. Kita akan dapat macam tu lah. So 15 bagi 3, 3 bagi 3 1, 15 bagi 3 5. So P kuasa 2 potong, sini dapat kuasa 1. Q dengan Q potong. So R potong kat bawah, sini dapat kuasa 2 lah. So akan dapat jawapan dia 5 P R kuasa 2. Kalau rasa macam tak pastilah macam ni kan, awak boleh buat berulang kali. Maksudnya kotak sama dengan 15. So P kuasa 2. So awak buat P kuasa 2 tu adalah P darab P. Okay. So Q R kuasa 3 darab Q darab R kuasa 3. So 3 kalilah R awak. Okay. Kita bahagi semua ni dengan 3 P darab Q darab R. Okay. Lepas tu kita boleh potong. 15 potong. So sini dapat 5. P dengan P potong. Okey, Q dengan Q potong. So R dengan R potong. So apa yang tinggal awak dapat 5. So sini P ada 1. So P je lah. Q dah tak ada dah. So R ada 2. So R kuasa 2. Okey. Tu untuk yang A. So untuk yang B pun sama pendekatan dia. Kita kena bahagikan juga. So B ni kita dapat kotak sama dengan 7x kuasa 2 y z. Kita bahagi dengan macam tu. So awak boleh buat dekat situ. Kita ada kotak kat sini. 7 darab x darab x, 4x kuasa 2 kan. Darab y darab z. Kita bahagi. Kita bahagikan dengan yang sebelah kotak tu apa? 2
darab X, darab Y kuasa 2. So darab Y, darab Z. Okay. So guna konsep yang sama. So lepas tu you boleh Cikgu, bukan darab oh sorry, ni bahagi Oh bahagi kena darab lah, betul-betul. Saya tak perasan tu bahagi. Masa ni lah kena celik kan. Okay, so kat sini awak tak boleh buat bahagi ni, kena buat darab. Kenapa saya kena buat darab? Sebab dia punya simbol kat sini. Mana tadi? Sini. Ni kan bahagi kan? Bila bahagi, dia pindah tempat. Tadi darab, pindah tempat jadi bahagi. So bahagi, pindah tempat dia jadi darab. Operasi dia akan beza. Kalau pindah tempat tambah jadi tolak. Kan? So awak dapat situ 7x kuasa 2 YZ darab dengan 2xy kuasa 2 Z. So 7 kali 2, 14. X kuasa 2 darab X, awak dapat X kuasa 3. Y kuasa 2. So sini Y kuasa 2, tak ada. Y darab dengan Y kuasa 2, Y kuasa 3. Z darab dengan Z dapat Z kuasa 2. Ini jawapan dia lah. Okay. Ataupun buat pendaraban berulang tu. Salin lah semua sekali. Sama dengan 7 darab 2 tadi tu. 7 darab X darab Y darab Z darab 2 darab X darab Y kuasa 2. So Y kuasa darab Y darab Z. Awak kira berapa kali? Satu kan? Pun boleh lah. So 7 kali 2, 14. Boleh juga macam tu. X ada berapa kali? 1, 2, 3. 3 kali. Y ada berapa? 1, 2, 3. Z ada 2. Macam ni pun boleh lah. Okay, pendalaman berulang. Okay, bagus. Alia dia bertanya. Okay, ada lagi soalan? Ada lagi soalan? Tak ada soalan Okey, kalau tak ada soalan awak bersedia dulu. Lagi 2 minit nanti saya nak bagi kuis ni. Quizzes ke Google Meet? Quizzes ke Google Form? Quizzes. Okey, dulu ada satu kuis, apa nama tu? Positif dan negatif tu, ada pelajaran tak buat lagi Okey, saya nak assign kamu. Sekejap. Start live. Adakah kamu bersedia? Ya. Sekejap Okay, kalau kamu ada buka quizzes, mungkin kamu akan dapat yang saya assign untuk kelas masing-masing lah. Okay, kejap saya tutup sebenarnya ni. Saya nak kena share screen lain.
dapat uh, invitation lah untuk masuk live quiz saya. Okay. Ada 3 orang. Okay, dah masuk. Cikgu, macam mana nak masuk quizzes tu? Dulu awal dulu saya ada bagi kod kelas. Setiap kelas dapat kod dia. Tapi ada ramai yang tak masuk lagi. Tak apa. Siapa yang tak masuk lagi, ni. Nampak tak game kod ni? Game kod. Boleh copy game code ni. joinmyquiz.com. Boleh masuk dulu Saya ada share dekat Google Meet saya punya ni. Dekat message tu. So awak boleh buat kat situ. Boleh masuk. Okay, dan saya akan terus mulakan lah. Kalau saya mula tak ada masalah kan? Yang masuk lambat pun boleh jawab, betul tak? Okay, saya mulakan je lah So siapa yang masuk dia akan terus boleh jawab lah cerita dia.
Kita tengok sekarang Lutfi Takif. Tepat sama. Kita belum final lagi lah. Dekat ni dia sesuai betul semua soalan. Okey, tak kamu tu jawab tu. Ada lebih kurang dari 10 minit lah. Samihah dah jadi nombor 1 dah.
Ada yang masih kosong lagi, baru nak jawab ke apa? Akmal, saya dapat 4 salah. Tapi macam banyak je saya buat salah waktu jawab tadi. Sana Akmal. Pelik tu. Saya dapat 6 je betul, 14 salah. Atika ni kena banyak buat latihan ni. Boleh tanya saya Atika. Mana soalan yang salah tu? Minta tunjuk ajar. Syazarani Atika. Maksudnya topik ni, kalau siapa yang banyak salah tu dia kena tengoklah kat mana dia salah tu. Tengok balik kenapa kamu salah. Kamu kena tengok balik kenapa kamu salah Kalau topik 5 ni ada masalah, nanti ada masalah kat topik 6 dan sebagainya lah. So saya tengok. Ni semua pasal algebra kan, nampak tak? Soalan yang tambah tolak. Jadi saya sarankan kamu ni dah jawab kan? Lepas ni kamu akan tengok soalan-soalan dia ni. Kamu boleh buat latihan maksudnya kamu boleh salin sambil kamu buat tu. Maksudnya kamu dah menyalin kan soalan tu kan? Kamu buat sambil tu. Lebih baiklah sebabnya lepas tu kamu tahu mana yang kamu salah tu, okey kamu kena buatkan pembetulan kat setiap satu soalan ni. Okey, ni semua soalan algebra. Kena buat benda ni, pembuat pembetulan. Sebab saya tengok ni macam pemudahkan. Ada 10 orang salah. Masih ramai belum jawab lagi lah kan. So setiap soalan kalau saya bagi kuis segala apa ni, lebih baik kamu salin soalan, kamu tulis jalan kerja, cari apa jawapan dia lah. Kalau kamu nak belajar semula tentang soalan tersebut. Nanti kalau kamu ada masalah, kamu bolehlah mesej saya, cikgu kenapa ini saya salah. Tanyalah kan, supaya kita boleh bantu kamu. Okay? Susah, tanya.
Susah-susah dahulu kan. Okey, sesama tu saya nak kamu isikan kehadiran. Saya tengok ni attendance dalam 70 kat Google Meet ni. So pastikan kamu tanda attendance, saya dah letak dah pool tu. Satu jujur, satu bakti, satu iman. Tandakan kehadiran. Lepas tu ketua kelas, macam biasalah. Bagi senarai kehadiran pada saya. Selalunya yang rajin ni satu iman. Saya ingat dia punya asisten dia Zidane tu. Jibril Zidane. So kalau boleh kelas lain pun sila proaktif ya, bagi tahu siapa yang tak hadir tu dekat saya. Jujur ada 24 orang dah masuk dalam ni. Dah isi. Okay, baguslah. Okay, so kamu yang belum habis tu kamu boleh teruskan buat. Tak sempat nanti kamu buatlah masa lain yang ada tu kamu buat. Tak ada masalah, benda ni boleh jadikan latihan untuk kamu kan. Saya pun tak end kan pun kuis ni. Jadi kamu boleh buat bila-bila masa lah yang kamu nak. Cuma janganlah lama-lama kan. Kadang kuis ni expired. Sebab dia nama dia live quiz. Okay. So buat. Okay, so saya rasa setakat itu saja untuk kelas pada hari ini. Nanti saya akan bagi kamu bahan untuk tajuk 6. Semak linear saya bagi soft copy lah PDF. So siapa nak print ke apa ke boleh lah, ataupun nak salin nota terpulang pada kamu lah. Lepas ni saya akan bagi. Okay, so saya rasa itu saja. Jadi kita tutup kelas kita dengan surah Al-As dan tasbih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Okey semua, terima kasih. Terima kasih cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu.